Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak pasti sama ada isu ini boleh dibincangkan dalam satu sesi. Mungkin perlu dibuat dalam dua sesi. Sebab setakat ni di beberapa tempat yang saya sampaikan tajuk ini, saya cuma dapat bicarakan topik ini daripada tahun 1658 sehingga 1950. Jadi tak masuk lagi pengukuhan Malaysia 1993 sampai sekarang. Jadi kena buat dalam dua sesi lah, InsyaAllah. Terus saya memang ni kita bukan cakap isu sensitif, tidak ada isu politik dekat sini. Tapi isu-isu yang berkaitan dengan Islam biasanya mempunyai susul galur sejarah yang panjang. Jadi kita kena faham latar belakang sejarahnya terlebih dahulu sebelum kita membuat penilaian-penilaian, andaian-andaian. Dan seperti isu Palestin tu, kita kena faham sejarahnya dahulu baru kita dapat menilai dengan adil, ya. Kenapa umat Islam, kenapa rakyat Palestin buat jihad, tidak berhenti-hentinya mempertahankan tanah air mereka sejak tahun 1948. Jadi kita kena faham bagaimana kita berada dalam keadaan pada hari ini dengan merujuk kepada asal usul peristiwa. Dan yang keduanya, apa yang berlaku di Al-Haddatu ini adalah suatu yang sangat bodoh, kerana dia melibatkan pertembungan di antara umat Islam dan umat Islam. Jadi apabila ada konflik di antara umat Islam atas isu apapun, sepatutnya ada jalan penyelesaian. Dan jalan penyelesaian yang terbaik adalah melalui muzakarah. Dan muzakarah ini hanya boleh dilaksanakan melalui satu badan yang mempunyai wewenangan politik siasat yang dulunya wujud dalam bentuk khalifah ataupun khilaf. Dan kita ini sejak daripada zaman Rasulullah SAW sampailah tahun 1924 kita bernaung di bawah satu sistem politik ataupun satu sistem siasat yang menaungi umat ini, yang berakhir dengan runtuhnya Khilafah Uthmaniyah pada tahun 1924. Lepas itu kita tidak ada lagi satu badan yang arbitrik ataupun menyelesaikan apa-apa pertikaian yang berlaku, ya. Dan walaupun kita ada badan lain seperti bangsa-bangsa bersatu, tapi bangsa-bangsa bersatu fungsinya bukan untuk membela umat Islam, bahkan diwujudkan untuk merugikan umat Islam dalam banyak perkara. Dan badan-badan yang diwujudkan oleh umat Islam sendiri seperti Liga Arab, seperti OIC, sebenarnya adalah badan-badan mandul yang tidak mempunyai apa pun mandat bagi membela umat Islam. OIC ini adalah singkatan kepada Organization of Islamic Conference. Organization of Islamic Conference. Walaupun ditubuhkan ekoran pembakaran yang berlaku ke atas Masjid Al-Aqsa pada tahun 1969, 21 Ogos ini diperingati sebagai Hari Al-Quds, itu hari di mana Masjid Al-Aqsa dibakar, yang mana Tunku Abdul Rahman Al-Hajj almarhum Raja Morocco dan Raja Saudi telah mengemukakan suatu idea, muted an idea untuk membentuk suatu pertubuhan yang tujuannya untuk membela Masjid Al-Aqsa. Itu tujuan asalnya, tapi yang ini kita nampak ke mana arah tuju OIC sehingga menjadi bahan lelucon dan memukan umat ni. OIC kan, setakat itu sajalah. Dan kalau buat persidangan pun sekadar untuk meniaga sesama sendiri, ya. Dan barangan yang diperdagangkan pun seperti kicap dan sebagainya, ya. Ini mungkin suatu
cemohan yang keterlaluan, tapi itulah lumpuhnya umat Islam, lumpuhnya umat Islam untuk berhadapan dengan isu-isu sama ada dengan musuhnya maupun isu-isu berkaitan dengan sesama umat Islam. Dan pertikaian di antara umat Islam ini menjadi rumit kerana sempadan yang dicipta adalah dipaksa. Kan kalau kita tengok sempadan negara-negara umat Islam, dia adalah sempadan bergaris lurus. Dia seolah-olah dilukis dengan pembaris. Ini kita boleh lihat dengan jelas sempadan di antara Mesir dengan Sudan, dengan Libya, dengan Tunisia, sempadan di antara Syria dan Jordan. Bahkan kalau tuan-tuan tengok rupa bentuk negeri Jordan itu sendiri sangat melucukan, ibarat suatu landasan kapal terbang yang mengarah ke satu tempat. Bahkan kadang-kadang dibuatnya sempadan itu berbentuk segitiga sehingga menimbulkan pertelingkahan di antara suku kaum yang wujud di kawasan-kawasan bersempadan. Dan inilah memang sengaja diadakan. Contohnya macam sempadan di antara Jordan, Syria dan juga Iraq. Di sana terdapat satu suku kaum, satu suku bangsa yang terhormat, iaitu Kurdish. Daripada sinilah lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi bangsa Kurdish adalah satu bangsa yang tidak bernegara. Semuanya adalah hasil daripada agenda pecah belah penjajah. Kadang kalau kita tengok sebuah negara Sahara Barat, Western Sahara, sempadannya bertangga-tangga, suatu yang sangat tidak logik dan tak makan di akal. Kalau kita lihat sempadan-sempadan ini tidak ada asas kenapa ini diwujudkan. Tidak ada sungai, tidak ada banjaran gunung. Jadi atas asas apa mereka lakar sempadan-sempadan ini? Tidak seperti negara-negara Eropah. Kalau kita tengok sempadan di antara Perancis dengan Spanyol, di antara kedua negara ini ada satu banjaran namanya banjaran Pyrenees. Sebab itu orang-orang di Spanyol berbahasa Spanish dan orang-orang Perancis berbahasa French. Mereka ini adalah dua suku bangsa yang berbeza. Dan kita pergi ke arah timur, ada Sungai Rhine, yang mana sebelah baratnya orang berbahasa Jerman, sebelah timurnya berbahasa Jerman, di sebelah baratnya berbahasa French. Di sebelah utara Perancis pula ada the English Channel, Selat Inggeris. Jadi yang di pulau Inggeris itu, Britain berbahasa, they speak English. Yang ke sebelah selatannya, they speak French. Two languages that have no common ground at all. Yang orang Inggeris tak faham orang French tak faham. Maksudnya mereka ini adalah bangsa yang berbeza. Dan lihat, apakah yang membezakan bangsa Mesir dan Sudan dan Libya dan Tunisia? Bukankah mereka ini semuanya berbahasa Arab, berbangsa Arab, bahkan beragama Islam? Kan? Jadi inilah pokok permasalahan. Bahkan kalau kita tengok negara kita pun, nanti saya akan ceritakan dengan lebih lanjut. Kalaulah tidak ada Selat Melaka, kalaulah tidak ada Laut Sulu, tidak ada Laut Makassar, tidak ada Laut Cina Selatan, sempadan kita pun berkotak-kotak juga. Bahkan kalaulah tidak ada Selat Melaka antara Sumatera dan Tanah Melayu, sempadan ini telah dilakar pada tahun 1824 dalam satu perjanjian dinama Sumatra Traktat antara Belanda dan Inggeris, di mana mereka tukar suka sama suka. Ketika itu Inggeris bertapak di Bangka Hulu dan Belanda bertapak di Melaka. Okey, kita exchange, tukar suka sama suka. Jadi Belanda ambil Bangka Hulu dan Inggeris mengambil Melaka, dan dibuat satu garis lurus di antara Sumatera dan Tanah Melayu. Dan Belanda kemudian yang melaksanakan satu program namanya Walk Clearing, iaitu satu perjanjian yang dipaksakan ke atas umat Islam daripada Aceh sampai ke Lampung, di mana mereka hanya boleh berniaga dengan orang-orang Belanda sahaja. Dan sudah tentu dijawab dengan jihad. Kenapa dijawab dengan jihad? Kerana raja-raja dihapuskan. Apabila raja dihapuskan, Raja Pagaruyung, Raja Aceh, Raja Tanah Batak, semuanya dihapuskan, sama ada dibunuh ataupun dibuang. Jadi bila raja dihapuskan,
Rakyat melihat kepada siapa? Kepada ulama. Bila rakyat melihat kepada ulama, ulama apa lagi? Angkat pedang sajalah. Sebab itu berlaku perang Aceh, perang Padri, perang di Ponorogo. Tapi British melaksanakan polisi yang berbeza. Dia bertapak di Melaka, bertapak di Pulau Pinang, bertapak di Seberang Perai, bertapak di Singapura. Raja-raja dipelihara. Dan dia menjadi penasihat pula kepada raja-raja. Dan lalu orang Islam kemudiannya melihat oleh kerana penjajah ini sangat menghormati raja, bahkan batuk pun batuk dengan penuh sopan di depan raja, maka kita pun mentaati British sebagaimana raja dituduhkan. Bahkan Tok Janggut itu dibunuh atas arahan Balai Besar, iaitu Sultan Muhammad. Tapi arahan ini dilakukan atas nasihat advisor. Bayangkan Tok Janggut diburu atas nasihat advisor. Itulah bezanya antara penjajah British dan penjajah Belanda. Tapi dengan itu mereka buat satu garisan sampai dekat Singapura. Mereka buat Lefton, dan Singapura itu dijadikan pangkalan British. Riau diserahkan kepada Belanda, Johor diserahkan kepada Inggeris. Asalnya Johor ini adalah sebuah kerajaan yang cukup besar. Namanya Kerajaan Johor Riau. Kalau tuan-tuan pergi ke Riau, orang-orang Riau bercakap macam kita. Dan bahasa persuratan Melayu ni, bahasa yang sebenarnya ialah bahasa Johor Riau. Kalau anak-anak, mereka anak-anak kalau tak percaya, cuba tengok cerita Laskar Pelangi. Bagaimana pertuturan mereka? Itu daripada kawasan itu, Belitung, Bangka, Lingga, itu semua adalah Kepulauan Riau. Dan bapa persuratan Melayu bukan Munshi Abdullah, tetapi Raja Ali Haji, Raja Ali Haji, iaitu cucu kepada Raja Haji marhum Ketapang yang syahid melawan Belanda di Melaka. Sebab itu saya mengambil satu daya inisiatif untuk menulis siri-siri jejak risalah di Nusantara. Sudah siap 3 jilid, dan saya bercita-cita panjang umur insyaAllah sampai 10 jilid, dan meliputi seluruh Nusantara. Saya tidak akan bicara sejarah umat ini dalam konteks sempadan Malaysia, Indonesia, Brunei, Filipina, tidak, kerana kita tidak pernah dipisahkan oleh sempadan batasan geografi. Kita adalah satu dan tetap satu. Jadi apabila berlaku sesuatu yang berlaku bila ada sesuatu yang sangat bodoh, kita sudahlah dipisahkan dari sudut sempadan antarabangsa. Hari ini kita sudah menanam kebencian di antara satu sama lain. Bahkan kalau saya suruh tuan-tuan pergi ke Kepulauan Sulu pada hari, mungkin tuan-tuan tak rasa seriau. Macam mana penerimaan mereka terhadap orang Malaysia, macam mana penerimaan orang Malaysia terhadap orang Sulu. Walhal kalau kita mengkaji sejarah mereka, kita akan merasa empati, bahkan akan merasa izzah, yang saya akan ceritakan. Tidak ada sesuatu pun yang lebih ampuh yang menyatukan umat ini selain daripada iman dan amal. Dan amal yang pemuncak amal di Nusantara ini, bahkan di mana-mana pun di dunia Islam, pemuncak amal adalah jihad. Kerana jihad itu adalah ibarat mata pada tombaknya. Apabila jihad digugurkan daripada tasawur Islam, maka seolah-olah kita bersenjatakan tombak tanpa matanya. Sebab tu hari ini apabila kita tusuk musuh dengan tombak kita, musuh kita bukan mengerang kesakitan, tetapi geli geleman. Bila kita tengok lah matanya sudah tak ada, kita hanya bersenjatakan batang penyapu kan? Jadi inilah yang kita nak kembalikan. Dan tujuan saya untuk menceritakan susur galur hubungan di antara kita dan orang Sulu ini ialah supaya kita kembali bertaut. Biduk berlalu, kiambang bertaut semula. Itulah tujuan dan maksud kita, murni untuk mengukuhkan kembali ukhuwah yang sudah terluka disebabkan oleh agenda sempit golongan dan kelompok tertentu yang mungkin saya tak perlu ulas. Dekat-dekat nak pilihan raya ni macam-macam lah tafsiran yang cuba kita elakkan. Baiklah.
Di manakah Kepulauan Sulu? Ya. Kenapa? Dalam segi 4, 5 yang tidak sepatutnya. Kepulauan Sulu ini, dia adalah merupakan satu archipelago. Duduknya antara Sabah ni dengan Mindanao. Jadi orang-orang Sulu ni dia tidak sama dengan orang-orang Mindanao. Walaupun secara umumnya disebut sebagai Moro, ya, mereka berasal daripada asal usul yang berbeza. Kalau orang-orang Sulu ni dipanggil orang-orang Tausu, dan orang-orang Mindanao dipanggil orang-orang Maguindana. Asal pun berbeza, ya. Baik, kita lihat dari sudut geografi. Kedudukan Kepulauan Sulu lebih kurang 700 buah pulau. Yang di sebelah utaranya adalah Laut Sulu, di sebelah selatannya Laut Mindanao. Ini sebenarnya adalah laut yang dalam, ya. Kalau dalam istilah sains zoologi dia dipanggil the Wallacean Wallacean line ataupun garis Wallacean, di mana kita lihat haiwan yang berada di sebelah timur Kepulauan Nusantara ini berbeza. Kalau kita pergi sebelah selatan lagi, dia ada poket, ada kantung, ya, seperti kangaroo, ya. Seperti menunjukkan dari sudut geografinya dia terpisah, ya, untuk satu tempoh yang lama, ya. Okey, baik. Orang-orang Sulu, ya, ada ramai suku kaum. Suku kaum yang utama adalah Tausu ataupun ataupun Sulu, ya. Tau ni maksudnya adalah orang-orang yang menongkah arus. Jadi orang-orang Sulu ini adalah orang-orang yang hidupnya berkaitan dengan laut. Mereka hidup di laut. Mata pencarian mereka adalah pekerjaan di laut, iaitu menangkap ikan. Dan Tau juga membawa satu tafsiran yang menunjukkan sifat pemberani, ya. Kita panggil apa ni, gallantry, sifat berani apa berhadapan dengan musuh. Dan tafsiran ini menonjol apabila datangnya Spanyol pada kurun yang ke-15. Orang-orang Sulu ini adalah orang-orang yang sangat terkenal di dalam jihadnya menentang penjajah Spanyol, ya, sehingga kalau Melaka tu jatuh dalam tempoh tak sampai sebulan, mungkin 20 ataupun 25 hari, tetapi Sulu berhadapan dengan Spanyol 400 tahun lalu, ya. Dan saya rakamkan, ya, perang Sulu ni dia ada 5 tahap, ataupun disebut perang Moro, pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 yang akan saya terangkan ringkasnya, terutama berkaitan dengan isu yang kita akan sebut pada malam ini. Dan mereka ini disebut juga sebagai kaum Samal. Samal ni adalah maksudnya bersama-sama. Bersama-sama dengan apa? Bersama-sama dengan ulama, ya, kerana mereka ini mengiringi ulama daripada pulau ke pulau menyebarkan Islam. Dan sebahagian daripada ulama ini, dalam salah seorang daripada mubalik yang terkenal, diiringi oleh pedagang-pedagang Cina. Dan pedagang-pedagang Cina ini Muslim semuanya, ya. Dan mereka ini mengiringi ulama ini untuk menyampaikan Islam. Dan kalau tuan-tuan perhatikan, bilangan pulau yang berada di Nusantara ini memang cukup banyak. Kalau Indonesia saja ada 13,000 pulau, ya. Sebahagiannya tidak ada penghuni, ya. Dan di Sulu saja ada 700 pulau. Jadi kegiatan dakwah itu memang berlaku di antara pulau ke pulau, pulau ke pulau. Sebab itu kalau saya sudah ulas dalam jilid yang pertama, jejak risalah di Nusantara zaman pra-Islam hingga era pelayaran Admiral Muhammad Cheng Ho, kita dapati tafsiran barat sangat sempit, ya. Dikatakan Islam ini disebarkan oleh aktiviti perdagangan. Ini adalah satu tafsiran yang jauh menyimpang daripada kebenaran. Sejak bila Islam disebarkan melalui perdagangan? Saya tanya tuan-tuan, Islam ini disebarkan melalui apa? Dakwah. Islam tidak akan tersebar selain daripada dakwah. Kalaupun berlaku aktiviti perdagangan,
maka dia berlaku sebagaimana Rasulullah SAW memperdagangkan barang-barang perniagaan Siti Khadijah. Maka tujuan perdagangan ialah untuk finance ataupun untuk membiayai aktiviti muballigh ataupun dakwahnya yang sudah tentu cukup besar. Jadi kita lihat setiap kali ulama, setiap kali muballigh merantau untuk menyampaikan risalah Islam, semuanya kita tengok Syekh Abdul Aziz ni. Syekh Abdul Aziz ni menyampaikan Islam di Melaka. Bila dia sampai saja ke pelabuhan Melaka, perkara yang pertama dia buat adalah solat. Jadi orang ramai pun berkumpul. Ramai berkumpul melihat suatu pelik yang mereka tak pernah lihat. Lalu disebut di dalam Salalatus Salafin, sejarah kayu, apa yang dibuat oleh orang asing ini, tonggang tonggik, tonggang tonggik. Perkataan tonggang tonggik itu sampai hari ini kita guna. Kau solat, semayang tonggang tonggik tak guna kan? Tapi itulah asal usulnya. Jadi apakah Islam di Melaka itu disebarkan oleh pedagang? Tidak. Walaupun ada ramai pedagang yang mengiringi Syekh Abdul Aziz ini. Dan Syekh Abdul Aziz ini adalah seorang ulama. Ingat seorang pedagang tu pertimbangannya adalah untung dan rugi. Sedang seorang ulama itu pertimbangannya ialah dakwah, menyampaikan kalimat Allah, menyampaikan kebenaran Islam, menyampaikan al-haq. Dan pedagang-pedagang yang mengiringi dia ni, mereka menjalankan aktiviti perdagangan untuk mendapatkan laba dan keuntungan bagi membiayai aktiviti dakwah ini. Jadi kita kena lihat dari sudut itu. Ulama yang menyebarkan Islam di Kedah, siapa namanya? Syekh Abdullah, ya, Syekh Abdullah Yamani daripada Yaman. Dia seorang ulama. Dia tidak pernah tercatat sebagai pedagang, tetapi dia diiringi oleh an entourage of traders. Begitu juga ulama-ulama yang menyampaikan Islam di Kepulauan Seribu. Detailsnya nanti tuan-tuan boleh baca, ya. Sejarah kita sangat kaya, tuan-tuan, sangat kaya, ya. Bahkan sejarah kita adalah sejarah jihad dan perjuangan, tetapi dipaparkan kepada kita sebagai sejarah kalah dan menyerah. Inilah yang melahirkan suatu umat yang punya defeatist mentality. Kalau orang Indonesia cakap penyakit minder, ya, low self esteem. Kerana apabila kita menghayati sejarah, kita tidak ada rasa izzah, tidak ada rasa bangga di sana, kerana kita ni asyik kalah. Walhal sejarah kita bukan sejarah kalah dan menyerah. Sejarah kita adalah sejarah perjuangan. Walaupun kita kalah di medan perang, disebabkan senjata mungkin tak seimbang dan sebagainya, tapi kita tidak pernah mengakui ataupun menerima hakikat kita kalah. Bahkan kita akan terus berjuang dan berjuang dengan pelbagai cara yang nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh. Baik, panjang ni muka lima. Nah, ini kalau diperbesarkan, sebahagian daripada pulau-pulau yang penting, dan ibu negerinya adalah, sebutannya bukan Jolo, sebutannya Polo, ya. Tapi sebab dia eja dengan ejaan Spanyol, dia jadi J, Polo, ya. Sama juga macam Belanda. Sebab itu Yogyakarta itu di eja dengan J, padahal sebutan yang betul adalah Yogyakarta, tapi kita kata Yogyakarta. Sebenarnya Yogyakarta, ya. Okey. Baik. Nah, saya nak surut apa yang berlaku pada tahun 1510. 1511 Melaka jatuh. Di dalam angkatan tentera Alfonso de Albuquerque ini ada seorang kapten yang bernama Ferdinand Magellan. Ingat siapa Ferdinand Magellan? Ferdinand Magellan ini orang Portugis. Dia berkhidmat dalam pasukan tentera Alfonso de Albuquerque. Semua kenalkan Alfonso de Albuquerque. Tetapi dia sudah berpaling tadah. Dia tak puas hati. Dia telah berpaling tadah dan dia telah serve ataupun berkhidmat dengan kerajaan Sepanyol, ya. Jadi dia telah dibiaya oleh Raja Sepanyol, King Philip, untuk mencari jalan ke timur dari jurusan timur, dari jurusan itulah. Nah, dari jurusan barat, betul. Belayar arah barat.
Sebab sebelum itu semua pelayaran-pelayaran adalah arah ke timur. Vasco da Gama, Bartolomeo Dias, ini semua adalah Lopez de Esquerra, Francisca de Emelda, ini semua adalah pelayar-pelayar Portugis yang mengambil jalan ke timur dari jurusan timur. Nah, pada tahun 1494 ni, bila saya sebut tadi ni, tuan-tuan kena bandingkan dengan 1511. Jadi akan nampak dekat jauh. Jadi 1494 berarti berapa tahun? 17 tahun sebelum jatuh juga. Dua kuasa besar Eropah masa itu, Portugis dan Sepanyol, mereka telah berunding untuk membahagikan dunia ini kepada dua. Dan perjanjian itu namanya Perjanjian Tordesillas. Dan dunia ini dibagi dua, macam potong buah. Dibuat satu garisan. Garisan ini merentas Brazil di sebelah barat. Dan bila pusing garisan ini sampai ke sebelah sana, on the other side of the world, dia betul-betul melintas Kepulauan Maluku dan Filipina. Itulah namanya garis Tordesillas. Jadi daripada Brazil di sebelah barat sehingga Filipina di sebelah timur, itu menjadi hak Portugis. Boleh bayang Dan daripada Brazil ke Filipina dari sebelah sana pula, itu menjadi hak Sepanyol. Jadi bukan kebetulan Melaka jatuh ke tangan Portugis, Filipina jatuh ke tangan Sepanyol. Cuma mereka masa itu tidak ada kiraan yang tepat. Jadi mereka dispute. Apabila sampai ke Filipina dan Maluku, dua kuasa besar ini bertemu. Dan pertembungan ini boleh kita lihat di Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku letaknya di bawah, selatan sikit daripada Mindanao. Dan kalau kita ada satu kubu saja di Melaka, kalau tuan-tuan pergi Maluku, saya pernah ke Maluku ketika krisis Ambon, berpuluh-puluh kubu Portugis dan Sepanyol. Dan jihad yang berlaku di Maluku ni, Allah sangat ketir. Sehingga almarhum Buya Hamka mengatakan, kalaulah tidak kerana jihad di Maluku, maka kemungkinan seluruh Nusantara akan menjadi sebahagian daripada dunia Kristian. Tuan-tuan, kalau kita kaji sejarah jihad yang berlaku di sebelah timur Nusantara, daripada Sulu, Mindanao sampai Maluku, Allah, kita akan merasa empati yang tidak terkadang. Sebab itu sejarah perlu dikuasai. Sejarah perlu dikuasai, dan inilah juga jalan-jalan sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, kami kumpulkan anak-anak kami dan kami ceritakan kepada mereka Al-Maghazi. Apa itu Al-Maghazi? Kisah-kisah peperang. Sebagaimana kami ajar mereka Al-Quran. Itulah pentingnya kedudukan sejarah di dalam Islam. Kerana di situ ada kekuatan, di situ ada rasa izzah dan rasa jati diri. Baik, itu apa yang kita bicarakan pada malam ini, besar maknanya. Baik, Ferdinand Magellan ini telah belayar arah ke timur ni melalui jalan barat, dan dia telah merentas Amerika Selatan, merentas melalui Tierra del Fuego. Sebab itu ada the Straits of Magellan. Tengok dalam peta yang memisahkan Argentina dengan Patagonia, dan ada satu pulau Tierra del Fuego. Selat itu namanya Selat Magellan. Kemudian dia menyusuri benua Amerika Selatan itu, kemudian dia merentas Lautan Pasifik. Lautan Pasifik itu diberi nama Pasifik sebab Magellan bila dia berlayar Lautan Pasifik ini, laut tenang, Pacific tenang. Jadi sebab itu datangnya perkataan Pasifik. Jauh, perjalanan yang sangat jauh, sehingga dia sampai ke satu tempat namanya Pulau Mactan di Cebu. Cebu di mana? Di sini, dekat sini, sampai di sini. 1521 dia sampai. Dia sampai. Suku-suku kaum yang ada dekat sana kemungkinan tak pernah melihat apa yang mereka lihat. Satu armada yang sangat hebat, dengan meriamnya, dengan
dengan tenteranya yang lengkap, baju besi dan sebagainya. Lalu mereka semua tunduk menyembah kepada menjaga. Dan mereka semua masuk Kristian, dibaptiskan dan mengakui kedaulatan Raja Philip. Sebab itulah kepulauan Filipina namanya Philippines, berarti kepulauan Raja Philip of Spain. Kita belajar tadi dekat sejarah dalam sekolah, belajarkan. Sebab itu silibus sejarah kita kena rombak tadi. Tapi kita tunggu PRU 13 dulu lah. Buat satu-satu kan. First thing first. Nah, tetapi dalam begitu banyak suku kaum ini, ada satu ketua suku kaum namanya si Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. Ketika disuruh tunduk kepada Ferdinand Magellan, dan orang yang disuruh, orang yang dihantar oleh Ferdinand Magellan untuk memujuk suku kaum ini termasuklah Lapu-Lapu adalah si Mulatto, yang ditulis di dalam sejarah kita sebagai Panglima Awam ataupun Panglima Hitam, yang dikatakan orang Melayu yang pertama mengelilingi dunia kerana Ferdinand Magellan terbunuh di Pulau Mactan oleh Lapu-Lapu. Jadi kononnya dialah yang sampai balik ke Melaka kan, sebab dia diambil oleh Magellan dalam serangan ke atas Melaka. Kita tak tahu apa agamanya, tapi apabila dibawa ke Lisbon, dia dibaptiskan menjadi agama Kristian. Dan oleh kerana dia dah daripada Melaka sampai ke Lisbon, kemudian dia belayar pula ikut direction satu lagi. Bila dia sampai ke Melaka balik, dia katakan orang Melayu yang pertama mengenai dunia. Ini adalah satu pembohongan ya. Sebab kita tak tahu apakah nasib si Mulatto ni. Yang Mulatto ni maksudnya si kulit hitam, dan istilah Mulatto ni digunakan oleh penjajah Portugis dan Sepanyol untuk menghina orang-orang yang menjadi hamba sahaya dia ya. Tapi kita, itulah, kita ni mempunyai minda terjajah kan. Kita anggap orang yang menjadi budak suruhan Magellan ni sebagai hero orang Melayu ya. Walhal bila kita baca sejarah dia, bila dia sampai saja ke Pulau Mactan ni, dia terlibat dalam pesta mabuk-mabuk dengan suku kaum yang ada di kepulauan tersebut, dan dialah juga yang memujuk Lapu-Lapu supaya tunduk kepada Ferdinand Magellan ya. Tetapi apa reaksi Lapu-Lapu ni? Syarat tuan-tuan dan puan bersabar, sebab saya kena cerita dengan detail baru kita faham ya. Boleh tak? Dia sejarah ni dia tak boleh muhtasar, dia tak boleh ringkas. Kalau ringkas akan hilang keindahan. Lepas tu kalau kita baca sirah, terujuk kitab-kitab Arab, kita akan nampak keindahan sirah. Tapi kalau kita baca terjemahannya, dia sudah diringkaskan. Contohnya macam kemarin saya cerita macam mana Baitul Maqdis dibuka kan? Dalam sejarah yang kita baca, Baitul Maqdis dibuka oleh Umar Al-Khattab, sedangkan bagaimana Bilal azan dekat masjid, bagaimana syahdunya suasana itu diceritakan dalam kitab-kitab Arab dengan terperinci dan detail. Sejarah ni sifatnya itu terperinci. Baru dapat kita hayati suasana dan senario yang berlaku pada waktu itu. Jadi bila si Lapu-Lapu ni disuruh untuk tunduk, tuan-tuan dan puan-puan tahu apa reaksi dia? Aku tidak akan tunduk pada mana-mana kuasa di atas muka bumi. Ketika orang lain terpesona dengan kehebatan armada Spanyol, dengan galleon dia, dengan peluru meriam dia dan sebagainya, mereka tak pernah tengok kapal seperti ini. Mereka kagum, lalu mereka berdatang sembah. Tetapi Lapu-Lapu boleh mengeluarkan kenyataan penuh kemuliaan seperti ini. Aku tidak akan sembah mana-mana kuasa di atas muka bumi ini. Siapa yang mampu untuk mengungkapkan kalimah ini? Hanya Muslim. Kerana Muslim saja yang mengakui tidak ada kuasa yang mengatasi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita tidak tahu. Ini adalah berdasarkan kepada kata-kata Lapu-Lapu. Kita tak tahu apa agamanya. Lalu bila dirujuk sejarah lisan, oral tradition, sebab sejarah ini tidak bertulis. Bila dilihat kepada oral tradition, tradisi lisan, rupa-rupanya Lapu-Lapu ini
panggilan ataupun gelaran penuhnya adalah khilafullah, KHI. Dan khi itu adalah singkatan kepada khilafah. Berarti sudah pasti di sini lapu-lapu ni seorang Muslim dan suku kaum dia adalah suku kaum Muslim. Jadi dia telah bertarung dengan Ferdinand Magellan 1 lawan 1 sehingga Ferdinand Magellan terbunuh. Nah, bila kita tengok pula tradisi lisan, apakah senjata yang digunakan adalah lapu-lapu? Dia menggunakan pedang bercabang. Dan pedang bercabang ini adalah senjata tradisinya orang-orang Sulu, namanya kampilan. Jadi berdasarkan kepada ini, lapu-lapu adalah orang Sulu. Dan ini tidak mustahil. Peristiwa ini berlaku pada tahun 1521. Orang-orang Sulu pertama kali masuk Islam 1380, 100 tahun lebih awal daripada pengislaman di Melaka. Bahkan Melaka tu lewat masuk Islam, tuan-tuan. Lewat. Kedah lebih dahulu, Terengganu lebih dahulu. Bahkan dekat Kuala Berang tu, batu bersurat tu bertarikh 1302. Bukan saja Islam lebih dulu masuk ke Kuala Berang, undang-undang hudud telah dilaksanakan dekat sana. Besarnya hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, batu bersurat ni sudah terpadam sebagian besar daripada tulisannya. Tetapi bab hudud ni jelas. Barang siapa melakukan bala cara, ini semua istilah lama. Bala cara ni maksudnya bermuka, bersetubuh secara haram, maka ditanam hingga ke pinggang, dihambalang dengan batu, dimatikan. Jelas. Ketika Tuhan masih disebut sebagai Dewata Mulia Raya, nama Tuhan masih lagi disebut dengan panggilan Hindu. Tetapi mereka sudah mentauhidkan Allah dan hudud telah dilaksanakan. Apakah menghalang kita untuk melaksanakan syariat Islam? Saya nak beritahu dengan tuan-tuan dan puan-puan, apabila kemerdekaan diisytiharkan dan perlembagaan di draft oleh Jawatan Kuasa Lord Reed, dinyatakan pada perlembagaan kita pada 31 Ogos 1957, maka semua undang-undang yang digubal selepas 31 Ogos, perhatikan baik-baik, selepas 31 Ogos 1957 dengan sendirinya akan terbatal sekiranya bercanggah dengan perlembagaan. Maknanya kalau kita gubal undang-undang hari ini dan dia bercanggah dengan perlembagaan, maka dengan sendirinya undang-undang yang kita gubal itu akan terbatal. Sebab itulah hudud tak dapat dilaksanakan. Jadi macam mana nak laksanakan hudud? Macam mana nak laksanakan syariat? Kena ada 2/3 majoriti. Kalau separuh pun tak boleh. Undang kena ada 2/3 majoriti. Tapi tak apalah. Poinnya dekat sini, perlembagaan mengatakan apa sahaja undang-undang bertulis selepas 31 Ogos batu bersurat di Menteri pada tahun berapa? 1302. Panun Melaka zaman Sultan Mansur Shah. Panun Pahang kurun ke-16. Undang-undang 99 Perak, semuanya di dalamnya ada peruntukan-peruntukan syariat, termasuk fitnah, termasuk qazaf, termasuk tuduhan liwat, dinyatakan dengan jelas. Hari ini orang sewenang-wenangnya menggunakan liwat, bercumbu, berkongsi isteri, disebut dengan terang-terang, jijik, amat jijik. Kerana apa? Kerana tidak ada yang mengawalnya. Quran tidak mengawalnya. Ianya tidak digubal dalam bentuk undang-undang, sedangkan undang-undang itu telah pun dilaksanakan ratusan tahun yang lalu. Umumnya apabila perlembagaan kita mengatakan selepas 31 Ogos, berarti undang-undang batu bersurat masih sah. Panun Melaka masih sah. Tinggal lagi perlu dihidupkan kembali. Dia tidak terbatal sebab perlembagaan cakap selepas 31 Ogos kan. Di sini ada suatu kelemahan perlembagaan kita. Maknanya undang-undang batu bersurat tak terbatal. Tinggal lagi untuk dikuat kuasa je. Itu saja. Ya? Baik. Di mana kita tadi ya? Jauh kita pergi. Okey. Jadi inilah hero pertama umat Islam
yang melawan dan membunuh Ferdinand Magellan. Hebatnya si lapu-lapu ini sehingga dia menjadi lambang pasukan polis Filipina. Si lapu-lapu diangkat menjadi logo pasukan keselamatan Filipina, dan dia adalah hero nasional yang pertama secara resmi. Begitulah umat Islam di Filipina berhadapan dengan musuh-musuhnya. Ketika itu sudah wujud satu kerajaan Islam Manila. Manila itu asalnya adalah kerajaan Islam dan diperintah oleh seorang raja namanya Raja Sulaiman. Kepulauan Filipina adalah sebahagian daripada dunia Islam, tuan-tuan. Pulau Luzon tu nama Melayunya Seludang. Tapi sudah diubah identitinya. 1978 kerajaan Islam di Manila ini dikalahkan, Raja Sulaiman syahid. Maka tamatlah pemerintahan Islam di Manila untuk selama-lamanya sehingga hari ini. Dan Spanyol ni sikap dia, permusuhan dia yang berlaku di Andalus sana, dia bawa sampai ke Filipina. Sebab itu dia panggil orang-orang Islam dekat Filipina ni Moro. Sebab dia panggil umat Islam di Andalus, Spain, Moors. Jadi bila dia sampai ke Pulau Mactan, sampai ke Visayas, sampai ke Mindanao, dia jumpa dengan manusia yang sama. Oh, ingat dah selesai kan dekat Andalus tu? Islam sudah dihapuskan daripada Spanyol. Tiba-tiba bila mereka nak mencari jalan ke timur, mereka jumpa lagi kelompok ni. Lalu mereka namakan dengan nama yang sama, iaitu Moro, yang lekat sehingga hari ini. Okey. Nah, tak masuk lagi kita ni Pak Sabah ni. Saya nak bagi tahu, jatuhnya kerajaan Manila tidak berarti kalah. Peperangan terus berlaku daripada Luzon, Kepulauan Visayas, Sulu dan Mindanao selama 400 tahun. Dengan kalah dan menang, silih berganti. Pokoknya umat Islam, terutama di Sulu dan di Mindanao, tidak pernah mengaku kalah. Tidak pernah. Walaupun mereka kalah pada ketika-ketika tertentu, mereka balas balik dan tawan semula kubu-kubu yang mereka tewas. Nah, ini nak bagi tahu, sejarah kita bukan sejarah kalah, tapi sejarah kita adalah sejarah jihad berterusan. Dan kalau inilah yang dipaparkan, maka kita akan mempunyai suatu penilaian yang berlainan terhadap sejarah kita, dan bahkan ianya akan mempertautkan umat Islam di Nusantara ini. Dan kita tidak akan melihat kita ni orang Malaysia, mereka orang Filipina. Tidak. Identiti kita adalah Muslim sebelum kita orang Malaysia. Sebelum mereka orang Filipina, mereka adalah Muslim. Sama dengan, itulah yang menyatukan kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan, apa juga yang berlaku di Lahad Datu, walaupun ianya adalah perbuatan segelintir manusia yang mungkin didorong oleh agenda-agenda, terpancing dengan janji-janji tertentu, mereka ini tidaklah mewakili umat Islam. Dan jangan kena tindakan mereka ini, tindakan melampau, tindakan yang keluar daripada batas-batas syarak ini, menyebabkan kita bermelagah dan bermusuhan dengan saudara-saudara kita. Ini tidak harus berlaku. Kita perlu letakkan peristiwa ini dalam perspektif yang betul. Pencilkan, ianya tidak ada kena mengena dengan solidariti dan ukhuwah kita sesama umat Islam. Ini kena jelas. Jadi saya telah letakkan premisnya. Kenapa kita bincang isu ini pada malam? Okey, baru kita boleh mula. Saya minum dulu. Saya dengar ada orang terkejut saya nak bawa isu ni. Mungkin tak datang kot yang takut tu. Sebab biasanya ceramah-ceramah seperti ini akan diperhatikan, akan diperhati, dicatat, dilaporkan. Dan saya suka kalau ada tukang catat, dia dapat kisah yang sebenar. Inilah kabar 1658. Sultan Brunei menyerahkan bahagian utara dan timur Sabah kepada Sultan Sulu. Selepas membantu Sultan Brunei mematahkan pemberontakan. Okay, saya cerita sikit pasal Sabah, pasal Brunei. Nak cerita pasal Brunei ni satu bab, kena ada
kuliah dia yang tersendiri. Dan satu-satunya kerajaan Islam yang berjaya mengalahkan Spanyol adalah Brunei. Walaupun Brunei pada hari ini tinggal sebuah tumpuk stoet begitu saja, ya, tetapi sejarahnya gilang gemilang. Dan tidak mustahil kalau kita katakan oleh kerana jihad dan juga resilience, keutuhan kerajaan Islam Brunei inilah, maka Islam di sebelah barat Nusantara ini terpelihara. Kalau tidak, akan bergabunglah Portugis dan Spanyol dan akan terlaksanalah agenda mereka untuk mengkristiankan seluruh Nusantara. Ini dia Brunei, yang asalnya adalah Borneo, ya. Jadi Brunei itu adalah sebutan orang putih yang tidak tepat. Dia nak sebut Brunei, Borneo, lama Borneo. Kerana Brunei itu adalah keseluruhan pulau Borneo. Kesultanan Brunei itu menguasai seluruh pulau Borneo. Atau hebat tak hebatnya, besar tak besar berkuasanya Brunei ini, kecuali beberapa bahagian di Kalimantan ini yang dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Tapi hampir keseluruhannya adalah di bawah wewenangan kedaulatan Brunei, ya. Tapi Brunei tinggal yang ini saja. Mana? Sini, ini Brunei yang tinggal Brunei. Dan kalau tuan-tuan nak melintas daripada Sarawak nak ke Sabah, merentas Brunei, tuan-tuan dan puan-puan akan serahkan pasport 7 kali. Okey, sempadan Sarawak masuk Brunei. Sempadan Brunei Sarawak serah dah berapa kali itu? 4. Masuk Sarawak balik, masuk Brunei balik 6. Kemudian cross Sarawak, cross Brunei masuk Sabah 8 kali serah pasport. Kenapa jadi macam tu? Sebab kita kena lalu limpah. Limpah ni dulu dah lah, Brunei tu dah tinggal setoet tu, sejemput tu, ya. Kerajaan kolonial British telah berpakat dengan kerajaan Charles Brooke, ya, mereka telah mempermainkan kerajaan Brunei, Kesultanan Brunei. Dia ambil pula limbang. Jadi Brunei terpecah dua. Sebab tu peta Brunei macam ni kan. Dia sepatutnya begini. Dia lah tinggal dia stoet macam tu. Dia ambil pula lagi separuh. Tapi kalau nak bagi limbang dekat Brunei sekarang pun dia pun tak nak, okay. Masalah, banyak masalah. Okey, nah 1658 Sultan Brunei kononnya telah menganugerahkan bahagian utara dan timur Sabah kepada Kesultanan Sulu di sini. Tarikh ni kena ingat kalau ada catatan catat, sebab dia kena follow. Kalau tak nanti keliru. Tengok keluar je dah pening kan? Pening lalat. Ini macam kuliah kat universiti ni. Jadi itu 1658. Ingat kita bermula 1658. Nah, isu tuntutan Sabah, tuntutan Sulu ke atas Sabah ni bermula pada bulan Jun 22, 1878. Okey, berapa tahun? Dekat 200 tahun. Daripada 1658 sehingga 1878. Apa yang berlaku pada bulan Jun 22, 1878 ialah berlaku perjanjian di antara Seri Paduka Maulana As-Sultan Muhammad Jamalul Alam. Sekarang ni saya ringkaskan Sultan Jamalul Alam ataupun Sultan Jamalul Azam menurut versi yang lain, iaitu Sultan Sulu telah mengikat perjanjian dengan Baron Overbeck, Gustavus Baron de Overbeck dan Alfred Dent. Okay, senang cerita, saya ringkaskan. Sultan Jamalul Alam menandatangani perjanjian dengan Baron Overbeck. Sultan Jamalul Alam, Sultan Sulu. Baron Overbeck ni adalah wakil kepada North Borneo Company, Syarikat Borneo Utara. Mereka telah mengikat perjanjian di mana dalam perjanjian ini Sultan Sulu telah menyewa bahagian utara dan timur Sabah tadi kepada North Borneo Company. Okey, boleh follow tak? Boleh follow. Nah, North Borneo Company ini kemudian bertukar kepada British East India Company.
Okay, sekarang ni lupakan North Borneo Company sebab dia sudah bertukar nama kepada British East India Company. Okay, dia punya pusatnya di Calcutta yang answerable kepada King George di England. Okey. Nah, kenapa Sultan Jamalul Alam menyewa bahagian utara dan timur Sabah tadi kepada British East India Company? Sebab bahagian utara dan timur Sabah tadi sudah dianugerahkan oleh Sultan Brunei 200 tahun sebelum ni. Okey, yang ini menarik ya. Ini gambarnya. Ini Sultan Jamalul Alam. Okay. Yang duduk ni Sultan Jamalul Alam ataupun Sultan Jamalul Asal. Jangan tuan-tuan pelik pula dekat mana Dr. Fizi dapat gambar ni. Sekarang ni mudah sangat, Google aja. Ada. Saya bukan pergi museum mana-mana, tak. Di dalam Google ada. Okey. Ini masalahnya. Ada dua versi. Versi British, versi Zulu. Okey. British version, hereby grant and cede all the territories and lands. Maknanya Sultan Zulu dan perjanjian ini telah anugerah dan serah kepada British East India Company. Sedangkan dalam versi Zulu, do hereby lease of our own free will forever until the end of time all rights and powers which we possess over all territories and lands. Bila diterjemahkan, sewa atas kehendak kami selamanya sehingga akhir waktu. Okey, jangan kita tengok yang selamanya sehingga waktu ini. Saya akan ulas yang itu. Tapi ada dua isu, ada satu isu dekat sini. British mentafsirkannya sebagai serah dan anugerah. Tetapi Zulu dalam perjanjian asal menyebutnya sebagai pajak. Pajak ni maksudnya apa? Sewa. Dan perjanjian ini ditulis dalam tulisan Jawa. Jadi versi mana nak pakai? Jelas dekat sini berlaku penyelewengan. British telah menyeleweng dan menukar perkataan lease. Sepatutnya digunakan perkataan lease, tapi dia menggunakan perkataan grant and cede, CED, cession. Cession maksud serah. Sepatutnya dia menggunakan perkataan lease. Lease ni sewa. Sebab dalam perjanjian asal perkataan digunakan adalah pajak. Walaupun dekat sini pajak dengan kehendak, atas kehendak kami selamanya sehingga akhir waktu. Okey, poin yang penting dekat sini. Kenapa raja-raja Melayu ketika itu bersetuju untuk menandatangani perjanjian menyerahkan wilayah ataupun sesuatu daerah itu selamanya sehingga akhir waktu? Kenapa? Dan kalau kita tengok perjanjian antara Raja Kedah dengan Francis Lai di Pulau Pinang, apabila kerajaan Kedah nak serah Pulau Pinang, perkataan ini digunakan selama ada bulan dan bintang. Mari kita fikir, kenapa raja-raja Melayu bersetuju untuk menandatangani satu perjanjian yang ternyata berat sebelah, bahkan tidak masuk akal? Tidakkah di sana ada tanda-tanda tekanan dan penindasan? Bahkan setiap kali raja-raja Melayu di mana-mana pun di Nusantara ini apabila menandatangani perjanjian dengan penjajah, mereka berada di pihak yang kalah. Pihak yang kalah hanya menuruti sahaja kehendak pihak yang menang, iaitu penjajah. Sebab itu apabila Jepun mengalahkan British dekat Singapura, General A.E. Percival bertolak dari nak menandatangani General Tomoyuki Yamashita, kan yang tentera Jepun dekat tanah Melayu dulu. Dia kata, I will not accept nothing, I will not accept anything less than a complete surrender. Unconditional surrender maksud complete surrender, maknanya complete capitulation, menyerah, kalah tanpa syarat. Maka Percival pun British pun terpaksa lah bersetuju dengan. Sama lah dalam konteks ini, iaitu Sultan Zulu dipaksa untuk menyerahkan Sabah ni ataupun bahagian utara dan timur Sabah selama-lamanya atas kehendak kami, atas kehendak sendiri, supaya nampak ianya berlaku secara
sukarela. Tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh tengok Malayan Union. Abang Haji, Malayan Union 1946. Raja-raja Melayu sudah bersedia untuk tanda tangan. Bila mereka turun saja tanda tangan, berarti mereka akan kehilangan kuasa. Raja-raja Melayu sudah tidak lagi berdaulat sekiranya mereka tanda tangan bulan Mac 1946 itu. Kerana kuasa akan berpindah daripada sultan kepada governor. Governor yang akan memerintah tanah Melayu ini bagi pihak Queen ataupun King George. Queen Elizabeth, maksud tu right? Queen Elizabeth. Kalaulah orang Melayu tak bangkit, kalaulah orang Melayu tak sindir raja-raja masa tu, maka raja-raja Melayu yang dekat tanah Melayu ni sama kedudukannya macam Raja Semua. Sama. Hilang kedaulatan ni. Tapi oleh kerana orang Melayu bangkit, daya bangkit tu minta maaf saya kena cakap terus terang. Yang menentang Malayan Union bukan UMNO. UMNO ni ditubuhkan selepas Malayan Union digagalkan. Sebab yang turun tu semua umat Islam, termasuk guru-guru pondok. Nak rekod lengkap ada. Guru-guru pondok daripada Pulau Pinang, daripada Kedah, semua turun. Dan mereka ni bukan ahli UMNO. Termasuklah Profesor Zulkifli Muhammad yang kemudiannya menjadi Presiden PAS yang pertama. Semua, Burhanuddin Muhammad Ali, semua turun. Ini tolonglah, kalau nak menipu, janganlah ambil kredit yang bukan milik kamu. Kan? Penentangan Malayan Union ini adalah penentangan seluruh rakyat. UMNO ditubuhkan selepas Malayan Union ditumbangkan dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jangan claim what is not yours. Tolonglah. Kan? Hilang rasa hormat. Kan? Tu. Cakap benar lah kan. Baik. Jadi faham ini kedudukan. Perjanjian ini di antara Baron Overbeck dengan Sultan Jamrul Azam tadi diabadikan di dalam stamp North Borneo. Di zaman British diabadikan. Ini gambarnya. Ini saya tak pasti sama ada ini ataupun ini Baron Overbeck, dan ini adalah Sultan Jamalul Alam ataupun Jamalul Azam. Okey. Nah, saya nak pergi 200 tahun sebelum. Soalnya, benarkah Brunei menyerahkan North Borneo kepada Sulu? Kita rujuk pula Brunei. Apa pandangan Brunei? Rupa-rupanya tuan-tuan, 1658 tu berlaku satu pemberontakan antara dua waris Sultan Brunei, ya? Iaitu ada dua waris Sultan Brunei. Mereka ini berkelakar. Jadi salah seorang daripadanya meminta bantuan daripada Betara Sulu untuk memadamkan pemberontakan. Jadi sekiranya orang-orang Sulu bantu waris yang sulung, maka kalau menang, kalau pemberontakan boleh dipadamkan, bahagian utara dan timur Sabah tadi akan diserahkan kepada Sulu. Bila berlaku pemberontakan, orang Sulu tak muncul. Bila mereka muncul setelah pemberontakan tadi tamat. Jadi bila mereka muncul, Sultan usir mereka. Kamu sudah mungkin janji. Kenapa batang hidung kamu tak nampak ketika kami sedang memadamkan pemberontakan? Tuan-tuan dan puan-puan, ini buktinya, ya, iaitu pada enam bulan sebelumnya. Kita tengok ada dua perjanjian ni. Yang sebelah yang sebelah kanan tuan. Sebelah kanan adalah perjanjian di antara Baron Overbeck dengan Sultan Jamrul Azam Sulu, yang tadi kita sebut. Nah, yang sebelah kiri itu adalah perjanjian di antara Sultan Brunei dengan Baron Overbeck 6 bulan sebelumnya, iaitu pada bulan Disember, 29 Disember 1887. Dan 1878 kan? 1878 dan 1877. Maknanya 6 bulan sebelum tu Sultan Brunei dah mengikat perjanjian dengan orang yang sama yang kemudian Sultan Sulu mengikat perjanjian. Dan yang
menariknya ataupun yang kelakar dalam perjanjian ini, bukan saja Sulu menyerahkan Sabah kepada North Borneo Company ataupun British East India Company tadi, dia lantik Baron Overbeck ni jadi Raja Sabah. Raja Sabah. Sebagaimana Raja Sarawak King Charles Brooke, kan? Raja Sarawak adalah Mat Salleh. Raja Sabah adalah juga Mat Salleh, Baron Overbeck ni. Perjanjian yang sebelah ni, yang sebelah kiri tu, adalah perjanjian antara Sultan Brunei dengan Baron Overbeck juga. Dan Sultan Brunei sudah lantik dia sebagai Raja Sabah. Sebelum Raja Sulu lantik sebagai Raja Sabah, Brunei sudah lantik dulu. Ini cerita Tuan Penasihat 25%. Maknanya dekat sini dua-dua sudah kena jual. Kalau ikut cerita P.Ramlee, baik Sultan Brunei, baik Sultan Sulu. Di mana etika? Baron Overbeck sudah dilantik jadi Raja Sabah oleh Sultan Brunei. Dilantik pula 6 bulan selepasnya oleh Raja Sulu sebagai Raja Sabah juga.